Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat berpuasa dalam bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan bikum semua orang yang menonton kita. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala an nakuna minal maqbulina indahu fi hadha ash-shahr al-karim. أعاده الله علينا أعواما مديدة ونحن بصحة وعافية يا رب العالمين. الحمد لله. Tajuk dalam hari ini juzuk yang nombor 2, sayaqulus sufaha, di dalam surah Al-Baqarah. Awal juzuk nombor muka 22, akhir muka 41. Ini juzuk yang nombor 2. Saya nak bagi tahu apa yang kita kenalan dalam ini baru. Contoh baru saya yang sampai itu 4 poin. Yang poin nombor 1, al-ahkam. Al-ahkam, adabannya hukum. Di dalam juzuk yang nombor 2. Dan doa. Poin yang nombor 2 ad-doa. Dan poin yang nombor 3 as-salah. Kita setiap hari buat salah, dan rukun yang nombor 2 di dalam rukun Islam. Lagi sedikit cerita Bani Israel bersama Nabi Musa, Nabi Isa dan Talut, Jalut. Semua ini ada di dalam juzuk 2. Macam mana kita nak faham tadabbur juzuk nombor 2? Kita fokus dalam poin yang ini. Ada banyak hukum di dalam juzuk 2, macam al-qiblah, sebab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam salah ke Baitul Maqdis. Bila Allah Subhanahu wa taala tukar qiblatul muslimin Makkah al-Mukarramah dalam bulan Sya'ban, khususiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baca awal juzuk, sayaqulus sufaha. Sayaqulus sufaha. Siapa sufaha? Nampak macam mana soalan? Sin, sayaqulu. Bukan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayaqulu dalam bahasa Arab fil mustaqbal. Litaswif. Litaswif yani akhir zaman. Bukan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sampai akhir orang dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berkata sahaja, mereka tak buat. Sayaqulus sufaha. Sufaha orang yang bodoh, orang yang tak baik, yang tak ada akhlak, orang yang tak faham hak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim. Itu dah satu bahagian ahli neraka wal iyadu billah. Ma wallahum an qiblatihim. Asas al-aqidah, asas aqidah al-Islam, rukun yang nombor 2 as-salah. Idza ra'aitum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, kalau lihat satu orang pergi waktu salah, buat salah dalam masjid, fashhadu lahu bil iman. Ini ahlul iman. Kenapa? Sebab dia dengar azan salat subuh, pergi masjid. Dengar azan salat zuhur, pergi masjid. Dengar azan salat asar, pergi masjid. Ini orang mukmin. Ini orang mukmin, maqam yang tinggi. Siapa yang syahadah ini? Saksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini satu sifat tukar qiblah. Dan banyak hukum ada di dalam juzuk 2 untuk maslahat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana harta anak yatim, macam mana buat ibadah, macam mana suci kalau perempuan nak buat salat, nak puasa, macam mana
apa tu, banyak qisas, hudud, semua ada di dalam juzuk 2. Tetapi ada satu poin dan satu poin di dalam juzuk 2, lihat macam mana Allah Subhanahu wa taala letak atau beri hukum yang macam kita fokus ini baru. Ini baru. Macam mana tahu? Jom buka dalam muka ayat apa tu? As-Siyam. Juga ayat As-Siyam ada di dalam juzuk 2. Baca ayat As-Siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Ayat 183. Ayat 183. Ini sampai akhir muka. Ada satu ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lihat. Dulu hukum qisas ayat 178 dan ada ayat wasiyah dan ada ayat puasa dan ada ayat hilal Ramadan dan rukun haji. Bila ada banyak hukum ini, lihat macam mana hikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat kita. Allah dekat kita. Dalam juzuk 2 ada juga wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bila mereka nak tanya apa maksud al-mahid, apa maksud perempuan nak suci, macam mana nak buat ibadah, macam mana nak puasa, macam mana nak buat amal yang salih, boleh buat atau tidak. Tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, lihat macam mana kita jawab, qul, wahai Muhammad, bagi tahu mereka. Wa yas'alunaka 'anil yatama, apa jawab? Qul islahul lahum khair. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqit. Ini semua qul. Maksud wahai Muhammad bagi tahu mereka. Tetapi bila kita faham wa idza sa'alaka ibadi anni ayat 186 fa inni qarib, tak bagi tahu wahai Muhammad qul wa idza sa'alaka ibadi anni qul lahum fa inni qarib. Qul lahum fa inni qarib tak ada di dalam satu ayat ini. Subhanallahal azim. Kenapa sampai tak ambil waktu nak lita atau nak beri satu jawaban qul? Tak, Allah ada. Allah ada dalam hati kita. Allah ada waktu kita ada atas kursi. Allah ada waktu kita kerja. Allah ada waktu kita buat ibadah. Allah ada waktu kita tak buat ibadah. Selalu kita yang jauh. Kita yang jauh. Kita tak doa Allah Subhanahu wa taala waktu Allah beri kita nikmat. Tetapi kita doa Allah Subhanahu wa taala bila ada musibah. Bila ada musibah kita angkat tangan, ya Allah tolong. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala beri banyak nikmat, kita tak syukur nikmat Allah. Kita tak doa Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat. Allah dekat, aqrabu min hablil warid. Aqrabu min habl al-warid, dekat kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tak bagi tahu qul lahum fa inni qarib. Tak. Ujibu da'watad da'. Ujibu da'watad da'. Allah Subhanahu wa taala terima apa yang orang doa. Bila ada orang istighfar, Allah beri maghfirah. Bila orang ada hajah, mau hajah, Allah beri hajah. Bila orang ada siha, nak siha, Allah beri siha. Bila orang nak rizki, Allah beri rizki. Bila orang nak zuriyah, Allah beri zuriyah. Bila orang nak kawin, Allah Subhanahu wa taala beri kawin. Semua yang mahu Allah beri. Fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Idza da'a.
Tetapi banyak orang malas, tak doa, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tak zikir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ujian, beri nikmah. Beri nikmah istidraj. Tahu apa maksud istidraj? Contoh ujian. Kadang-kadang kita lihat ada orang saleh dia kaya, dan ada orang yang tak saleh dia juga kaya. Apa berbeza orang saleh yang kaya dan orang yang tak saleh juga dia kaya? Ini lihat hak Allah Subhanahu wa taala. Tahu macam mana tadbir harta dalam hukum Islam. Tetapi yang tak saleh, dia nak dapat harta tak fikir ada hak Allah, ada hak orang, ada hak miskin, ada hak fakir. Ini ujian. Tak, dia tak fikir macam itu. Ini wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Macam mana falyastajibu li? Kita boleh jawab falyastajibu li apa yang Allah Subhanahu wa taala panggil kita di dalam satu ayat ini, kita terima, kita ikut. Kita ikut. Falyastajibu li. Allah mahu kita dengar. Allah mahu kita jawab. Ini satu soalan dalam akal semua orang Muslim. Kalau dia faham tadabbur ayat ini, nak cukup hukum Islam dalam akal dia. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Mungkin Allah Subhanahu wa taala buka jalan hidayah, jalan yang baik, jalan yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Ad-du'a mukhul ibadah. Asas agama kita ad-du'a. Asas agama kita ad-du'a. Bila kita jumpa syekh, doa. Bila kita dengar dalam Al-Quran, ada banyak doa Nabi dan Rasul. Doa orang salih. Doa Abuna Adam. Doa Nabi Nuh. Doa Nabi Yunus. Lihat macam mana asas agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ad-du'a. Ini satu laftah. Laftah yang nombor 2 kalau kita baca wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan macam mana hukum puasa, macam mana hukum puasa dan haji dalam Al-Quran Al-Karim. Lepas ini ada rukun haj, safhat atau nombor muka suci, ayat 283. Lihat sebelum ini ada banyak hukum untuk keluarga, untuk suami dan isteri, untuk haji, rukun haji, untuk muamalah bersama orang, untuk talaq, at-talaq, macam mana talaq raj'i, macam mana suci yang 3 kali atau 1 kali atau 2 kali. Ada banyak aqwal ulama yang kata ini dah suci atau ada yang kata belum. Tetapi maksud at-talaq, lepas ini Allah Subhanahu wa taala beri satu laftah. Laftah satu jumlah, hafizu 'ala salawat. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Apa berbeza salah dengan hukum talak? Apa berbeza salah dengan haji? Apa berbeza salah dengan al-yamin atau al-qasam? Demi Allah Subhanahu wa taala. Apa berbeza? Kenapa bila lihat dalam juzuk 2 ada hukum yang kita buat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, salah, haji, muamalah, bisnes, macam mana buat jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Lepas ini Allah beri hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Kenapa? Asas muamalah, asas kehidupan kita yang baik, kalau kita tak ikut as-salah selalu, kita tak boleh nanjah, tak boleh pace, tak boleh yang baik. Sebab babul najah, pintu yang baik 1,000. 1,000. Kita tak boleh masuk pintu kalau kita tak ikut pintu as-salah. Pintu as-salah. Siapa yang susun waktu as-salah, dia boleh susun kehidup dia. Dia boleh susun umur dia. Dia boleh susun semua kerja dia. Kenapa? Sebab dia ikut hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Dah Allah beri kita jadual setiap hari. Beri kita jadual setiap hari. Salat subuh 2 rakaat. Tak ada orang buat salat subuh 3 rakaat. Ada orang buat 3 rakaat atau 4 rakaat? Tak ada. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mau kita buat ibadat 2 rakaat. Dan salat zuhur 4 rakaat. Dan salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Yang lain sunnah atau sunnah muakkadah atau sunnah nafil mutlak, tetapi ini yang jadual setiap hari. Setiap hari. Bila kita lihat orang saleh, ini maksud baik di dunia dan akhirat. Dia boleh susun macam mana buka bisnes, macam mana kerja, macam mana tolong orang. Sebab apa? Sebab dia ikut pintu yang baik. Pintu as-salah. Hafizu 'ala as-salah. Asas al-hayah. Kalau tak ada isteri, kalau tak ada anak-anak, kalau tak ada keluarga, orang boleh hidup tak? Hidup susah. Mungkin dia gila, atau mungkin dia sakit, atau mungkin dia tak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala mencipta dia. Ada banyak macam itu. Sebab apa? Sebab dia jauh daripada hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Bila dia dekat hukum yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bila dia ikut jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, lihat jadual yang Allah tulis, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Hidup orang yang salah, lihat macam mana dalam rumah dia. Lihat macam mana akhlak dia. Lihat macam mana kalau ada musibah atau ada wabak atau ada bala. Lihat macam mana muamalah. Sebab apa? Sebab wasta'inu bis sabri was salah. As-salah asasuddin. As-salah berbeza orang Muslim dan orang kafir. As-salah qiwam atau imaduddin. Man tarakaha faqad taraka ad-din. Siapa yang tak buat salat, dia macam jauh dari ibadah agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tetapi bila dia buat salat, maksud dia buat semua amal yang ada di dalam agama. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-salah, bila orang nak buat dosa, nak buat masalah, as-salat tutup jalan, letak hijab, tak boleh orang buat dosa, tak boleh orang buat masalah, tak boleh orang curi, tak boleh orang buat zina, tak boleh orang cakap yang tak baik. Siapa ini? As-salah. Ini as-salah. Bila ini banyak manfaat di dalam as-salah, macam mana orang buat cerai di dalam as-salah? Di dalam sama isteri atau sama keluarga dia ada masalah tak? As-salah dia tutup jalan yang tak baik. Wasta'inu bis sabri was salah. Juga hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan beri macam mana hukum salah dalam ini. Ada wudu, ada tawajjuh berapa rukun, berapa syarat, macam mana baca surah Al-Fatihah, macam mana takbiratul ihram, macam mana salam, macam mana banyak di dalam surah, di dalam juzuk 2. Di dalam juzuk 2. Poin yang nombor 3, cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel. Awal juzuk sayaqulu sufaha. Maksud sampai akhir az-zaman. Sampai akhir az-zaman. Sayaqulu bukan sekarang, bukan waktu zaman Nabi, tetapi hujun atau akhir zaman atau Allahu a'lam bila, tetapi
dah tahu jawab mereka, tahu jawab orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang yang jauh daripada agama yang Allah pilih. Akhir juzuk Allah beri kita tahu macam mana cerita Bani Israel bersama Talut dan Jalut. Allah Subhanahu wa taala ujian semua ummah yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ujian bukan satu kali atau dua kali, banyak kali. Sampai mereka jauh daripada nabi yang Allah Subhanahu wa taala hantar. Jauh. Allah hantar contoh Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihi salatu wassalam nak pergi Jabalul Munajah, 40 hari sahaja. 40 hari sahaja. Dan letak dalam kaum Bani Israel siapa? Akhahu Harun. Duduk sama Bani Israel 40 hari. Untuk apa? Untuk dakwah Bani Israel. Sebab Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala panggil dia nak pergi Jabalul Munajah dah 40 hari sahaja. Bila Nabi Musa pergi dan datang atau balik, dah lihat Bani Israel dah buat ibadah untuk berhala. Al-ijl, buat ibadatul ijl, lambu. Nak buat ibadah lambu. Lihat macam mana mereka, dah lihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dah lihat Nabi Musa, dah lihat banyak syariah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tetapi Bani Israel atau asas al-Yahud, Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka untuk apa? Untuk buat rusak atas bumi. Rusak atas bumi. Juga lihat Talut dan Jalut. Talut dan Jalut. Talut ini juga min qaum Bani Israel. Talut Bani Israel. Tetapi dia orang fakir, orang miskin. Orang fakir dan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk apa? Untuk sultan atau untuk raja Bani Israel. Untuk raja Bani Israel. Mereka lihat ini orang fakir, macam mana? Lihat nazrah atau lihat macam mana mereka lihat untuk dunia, suka dunia. Mereka fikir Allah Subhanahu wa taala pilih orang yang kaya. Itu dalam akal orang Yahudi sebab mereka suka dunia sahaja. Tak fikir belakang dunia ada apa? Siapa yang mentadbir dunia dan akhirah? Allah. Dan mereka bila lihat ini Talut, kata apa? Apa alamat dia? Kita nak lihat tanda dia. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam juzuk 2, wa anna ayata mulki ayatiyakumut tabut. Ada tabut, ada alamat atau turas, contoh turas Nabi Musa dan Nabi yang sebelum cerita ini. Bila Allah Subhanahu wa taala beri ini, malaika yang angkat tabut. Bukan manusia, malaika. Sampai Bani Israel dah lihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut Talut sedikit. Bukan ramai. Sedikit yang ikut Talut. Bila Allah Subhanahu wa taala nak ujian Bani Israel yang dah masuk atau yang ikut Talut, Allah beri satu ujian. Jangan minum dalam sungai ini. Tetapi kalau minum sedikit, ini cukup. Kalau nak minum banyak, maksud ini tak ada iman. Ini hati dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mahu kita ambil ibrah. Lihat macam mana cerita Bani Israel. Lihat macam mana Allah hantar Nabi dan Rasul dan wali dan orang saleh dan raja. Tetapi mereka nak buat rusak atas bumi saja. Sampai zaman sekarang yang buat masalah ini juga orang Yahudi. Orang Yahudi, hati mereka jauh daripada
agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan ujian semua mereka minum air. Semua mereka minum air. Sedikit 2 atau 4 atau 10 yang ikut Talut. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Bila mereka minum air, bila mereka tak ikut yang Allah Subhanahu wa taala mahu ujian mereka, maksud ini ahli neraka wal iyadzu billah. Ini buat masalah atas bumi. Ini mahu bumi rusak. Ini tak mahu mereka hidup dalam syariah yang Allah Subhanahu wa taala pilih, tetapi mereka mahu buat masalah atas bumi dan kacau orang yang syari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu ini selalu mereka, kita tahu ada satu hikmah di dalam bahasa Arab, al-hirman yakunu ikhtibar. Al-hirman, bila Allah Subhanahu wa taala tak beri kita apa yang kita mahu, kadang-kadang ini ujian. Kadang-kadang ini ujian. Bila orang nak macam nak buat haji, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nak doa selalu dan Allah tak beri kita. Ini ujian, bukan Allah tak mahu kita pergi, tak. Allah mahu kita dan kita tahu ada di dalam syariat kita ada rukun Islam, tetapi ujian. Al-hirman qad yakunu ikhtibar. Qad yakunu ikhtibar, ujian. Bila orang fokus betul dan faham hikmat Allah Subhanahu wa taala dan baca Al-Quran, hati dia dekat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini ujian. Bila dia tahu ujian, doa, ya Allah tolong saya, ya Allah pilih apa yang baik dalam dunia dan akhirat. Saya tak pandai pilih yang baik. Saya tak pandai pilih yang baik. Ya Allah tolong saya nak cari rezeki yang halal. Ya Allah tolong zuriat saya. Ya Allah tolong keluarga saya. Ya Allah tolong umat Islam. Ya Allah tolong semua orang saleh dan semua ustaz, semua ustazah, semua kawan-kawan. Doa. Doa ini kita di dalam dunia banyak ujian. Banyak ujian. Jangan buat macam Bani Israel. Lihat macam mana susun juzuk yang nombor 2. Awal juzuk untuk apa? Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil mustaqbal, kehidupan kita. Tetapi akhir juzuk kita macam balik sejarah yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus tahun waktu zaman Nabi Isa, berapa ratus tahun waktu zaman Nabi Musa, berapa ratus tahun waktu Talut dan Jalut. Tetapi asas Bani Israel atau asas orang Yahudi, amal dia buat masalah atas bumi atau rusak bumi. Rusak bumi. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca awal juzuk apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ayat yang nombor 143 di awal juzuk nombor 2. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat macam mana tinggal. Kita bukan orang mufrid atau tafrid, tetapi kita tinggal maksud kita ikut qudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ada juga masalah di dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sedikit. Bukan macam Bani Israel. Bukan macam Bani Israel. Ini yang kita nak fokus alhamdulillah dalam juzuk yang nombor 2. Ambak poin yang nombor 1, al-ahkam. Ahkam salat, ahkam siyam, puasa, haji, at-talaq, qisas. Poin yang nombor 2, ijabatud da'wah. Ijabat ad-da'wah. 3, al-hifadhu 'ala as-salah. Macam mana kita selalu buat salah. Ini satu pintu kalau orang nak
baik atau hidup di dunia dan akhirat semua baik ikut pintu as-salah. Yang nombor 4 al-kalamu an cerita Bani Israel macam mana buat muamalah bersama Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan insya-Allah jumpa lagi esok sebab kita dah tulis jadual satu hari satu juzuk. Kalau ada apa-apa nak tanya atau ada soalan boleh tulis dalam komen, kita boleh jawab insya-Allah taala. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والقبول وأن يجعلنا من المقبولين والمغفورين لهم في هذا الشهر الكريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نلقاكم على خير غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.